Lebih 1,000 tong sisa toksik dan bahan terjadual berbahaya dijumpai di tapak haram seluas 2 padang bola sepak di Klang. Saya Darshini Kanan dengan nombor matriks AA2015254 ini memberi sedikit maklumat tentang pencemaran sisa toksik yang menjadi punca utama pencemaran alam sekitar. Pencemaran alam sekitar boleh didefinisikan sebagai sesuatu perkara yang mengotorkan alam sehingga boleh menjejaskan ekosistem di muka bumi ini. Antara pencemaran alam sekitar ialah pencemaran sisa toksik dan pembuangan sisa toksik. Ini merupakan salah satu punca pencemaran alam sekitar yang dikenal pasti. Bahan buangan toksik bermaksud bahan buangan yang mengandungi sifat-sifat fizikal, kimia atau biologi yang berbahaya kepada manusia dan alam sekitar dan boleh berlaku sama ada dalam jangka masa pendek atau panjang. Ini kerana bahan buangan toksik berbahaya bersifat mudah terbakar, mudah menghakis, beracun atau mudah bertindak balas atau meletup apabila bercampur dengan bahan lain. Ia boleh wujud sama ada dalam bentuk cecair, pepejal dan separa pepejal. Pencemaran sisa toksik merupakan salah satu isu sensasi di Malaysia. Hal ini berlaku kerana pihak bertanggungjawab yang memilih jalan singkat dalam kerja pelupusan sisa toksik iaitu dengan cara membuang di merata tempat bagi mengurangkan kos. Pembuangan sisa toksik sama ada di daratan atau ke dalam air akan menyebabkan pencemaran yang teruk. Ia akan menjejaskan alam sekitar dan menyebabkan kematian kepada binatang dan manusia. Masalah pembuangan bahan sisa toksik wujud melanda negara kita pada masa ini. Masalah ini, kalau tidak dapat diselesaikan dengan segera, akan menimbulkan masalah pencemaran yang buruk. Banyak impak yang dialami oleh penduduk tempatan dan kesan-kesan ini mungkin berlarutan bagi tempoh masa yang panjang. Jadi, langkah-langkah berkesan hendaklah diambil dengan segera sebelum masalah ini semakin serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adrana Nazura binti Nur Azwan bernombor matrik AA2000699. Saya ingin mengulas tentang punca-punca pencemaran alam sekitar. Yang pertama ialah pencemaran udara. Pencemaran udara berlaku disebabkan oleh kenderaan bermotor, stesen jana kuasa dan pembakaran secara terbuka oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Keadaan ini berlaku disebabkan bahan-bahan berada dalam kepekatan yang tinggi, seterusnya mengganggu dan membahayakan kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan dan haiwan serta harta benda. Bahan-bahan terdiri daripada bentuk habuk, kabus, wap dan gas. Gas-gas yang terkandung di dalamnya ialah karbon monoksida, nitrogen oksida dan sebagainya. Pembangunan dan pengurusan yang tidak terancang boleh membawa kesan negatif serta mengancam kualiti alam sekitar. Keadaan ini berbahaya kepada alam sekitar kerana karbon dioksida yang dikeluarkan oleh kenderaan bermotor akan menjejaskan kesihatan manusia dan menipiskan lapisan ozon. Keseluruhannya dapatlah dijelaskan bahawa pembuangan toksik berlaku melalui industri perkilangan, kerja-kerja pembinaan dan sebagainya. Kesan daripada ini juga menyebabkan berlakunya kejadian jerebu yang menjejaskan aktiviti manusia seperti aktiviti pertanian. Seterusnya, pembuangan toksik turut menyebabkan berlakunya pencemaran laut. Masalah ini berlaku disebabkan oleh berlakunya tumpahan minyak dari tangki dan pelantar minyak turut merebak ke laut. Kesan daripada itu menyebabkan hidupan akuatik seperti kerang, hidupan liar turut musnah. Seterusnya, memungkinkan habitat tersebut itu pupus. Selain itu, aktiviti manusia seperti memproses serbuk mencuci pakaian serta pembuangan secara terbuka turut memberi kesan kepada pencemaran alam sekitar. Sikap yang tidak bertanggungjawab telah membuta hati dan perasaan manusia terhadap alam sekitar. Tambahan pula, pengusaha kilang berusaha untuk menjimatkan kos dengan mengambil jalan mudah dengan membuang sisa toksik ke dalam laut. Walaupun menyedari kesan yang akan berlaku tetapi tidak dihiraukan oleh mereka. Selain itu, mereka kurang pengetahuan menyebabkan pemilik industri tidak mengambil berat serta mengelak piawaian keselamatan yang ditetapkan oleh kerajaan. Di samping itu, pembuangan toksik turut menyebabkan berlakunya pencemaran tanah. Pencemaran ini berlaku akibat daripada tindakan manusia. Akibatnya terjadi perubahan warna, tanah kehilangan kesuburan dan hakikat. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh pembuangan bahan yang berbentuk cecair dan pepejal. Seterusnya, bahan pencemar terdiri daripada bahan organik, kimia atau fizik.
Kehilangan kesuburan tanah akan mengganggu aktiviti pertanian, khususnya bagi golongan petani yang sumber pendapatannya hasil daripada aktiviti tersebut. Pembuangan sampah sarap dan penggunaan racun serangga yang berlebihan turut menyebabkan pencemaran tanah. Sekiranya semua tanah tercemar, ia akan menjejaskan sumber pertanian, malah generasi akan datang tidak dapat melihat keindahan alam ini. Akibat dari ini, berlakunya perubahan iklim dan berlakunya banjir. Oleh itu, kita sebagai masyarakat haruslah menjaga dan memelihara alam sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalisa Ashazalim binti Zulkifli dan nombor matrik saya ialah AA201096. Di dalam video kali ini, saya akan menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil oleh masyarakat bagi mengatasi masalah pencemaran alam sekitar dengan mengamalkan konsep 3R iaitu Reduce, Reuse dan Recycle. Reuse membawa maksud guna semula. Ia merujuk kepada penggunaan semula barangan berulang kali dan dengan berbuat demikian, penjanaan sisa dan pembuangan dapat dikurangkan. Reduce yang membawa maksud kurangkan. Ia merujuk kepada pengurangan kuantiti sisa yang dijana dengan mengurangkan jumlah produk dan jenis produk yang digunakan. Ia juga merujuk kepada pengurangan penggunaan sumber semula jadi. Ini bermakna kita perlu memberi perhatian kepada barang-barang yang dibeli, dihasilkan dan dibuang. Akhir sekali ialah recycle yang membawa maksud kitar semula. Re merujuk kepada untuk melakukan sekali lagi dan cycle merujuk pusingan. Oleh yang demikian, kitar semula merujuk kepada meletakkan sesuatu dalam kitaran. Kita mengitar semula dengan mengasingkan sisa dan kemudian menyalurkan kepada organisasi atau kilang-kilang yang memprosesnya semula supaya menjadi produk baru untuk kegunaan kita. Antara aktiviti bagi reduce ialah membawa bekas atau beg sendiri semasa membeli makanan mengikut keperluan bagi mengelakkan pembaziran dan membuat senarai pembelian sebelum membeli belah bagi mengelakkan pembelian yang tidak perlu. Aktiviti bagi reuse pula ialah yang pertama, simpan beg plastik setelah pulang dari membeli belah dan guna semula untuk mengisi barangan di kemudian hari. Kedua, menggunakan bekas yang boleh diguna semula bagi menggantikan pinggan dan cawan pakai buang. Ketiga, mendermakan pakaian yang masih elok tetapi tidak lagi digunakan kepada golongan yang memerlukan. Manakala bagi aktiviti recycle pula ialah pertama, menjual barangan kitar semula yang telah dikumpul kepada pembeli barangan kitar semula. Yang kedua, meletakkan sisa yang boleh dikitar semula ke dalam tong kitar semula yang disediakan. Sebagaimana yang kita tahu, tong kitar semula mempunyai 3 warna iaitu tong biru untuk kertas, coklat untuk kaca, jingga untuk tin aluminium, tin keloli dan plastik. Secara tidak langsung, dengan mengamalkan konsep 3R ini, ia akan dapat memastikan sumber-sumber alam semula jadi diuruskan secara bijak dan lestari demi kebaikan generasi masa hadapan serta alam sekitar. Kerjasama, sokongan dan penglibatan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan 3R akan menjadi salah satu faktor utama kejayaan dalam melestarikan alam sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Sarah Patricia binti Muhammad Kamal Zaman bernombor matrikan AA201309. Salah satu langkah yang dapat diambil bagi mengatasi bahaya pencemaran sisa toksik terhadap manusia dan ekosistem adalah dengan menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada terhadap semua pihak. Ini demikian kerana masyarakat muda mengambil remeh akan kebersihan ekosistem dan semakin alpa dengan membuang sisa toksik yang berlebihan ke dalam sungai. Walhal sudah diterangkan cara-cara yang sewajarnya untuk melupuskan sisa toksik oleh pihak Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Oleh itu, pihak Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar hendaklah menguatkuasakan undang-undang untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada masyarakat yang mencemarkan ekosistem ini supaya mereka lebih peka akan kepentingan menjaga ekosistem ini dengan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama iaitu membuang sisa toksik ke dalam sungai. Seterusnya, antara undang-undang perlindungan alam sekitar yang perlu dipraktikkan bagi melindungi alam sekitar di negara kita ialah Akta Kualiti Alam Sekeliling.
1974 ini adalah bertujuan untuk menanam sikap bertanggungjawab dalam melakukan sebarang kegiatan yang boleh membawa kepada pencemaran alam sekitar dan kerusakan bumi. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 atau Akta 127 telah dikuatkuasakan pada 15 April 1975 yang merupakan suatu akta berhubung dengan mencegah, menghapus, mengawal pencemaran dan membaiki alam sekeliling. Akhir sekali, proses penguatkuasaan undang-undang akan diambil oleh agensi yang berkaitan, khususnya pihak Jabatan Alam Sekitar JAS di bawah Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECH) yang berfungsi untuk mencegah, menghapus, mengawal pencemaran dan memperbaiki alam sekeliling selaras dengan maksud Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 atau Akta 127 dan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 atau Akta 127 memperuntukkan 5 perkara yang menjadi tumpuan utama, iaitu pencemaran udara, pencemaran bumi bising, pencemaran air, pencemaran tanah serta kawalan keuangan terjadual. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 atau Akta 127 juga menetapkan syarat atau kadar bilangan jumlah serta kekerapan pelepasan bahan-bahan tercemar sebelum sesuatu lesen dikeluarkan. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 atau Akta 127 juga menetapkan syarat untuk mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa yang berkaitan sebelum sesuatu aktiviti dilakukan. Tuntasnya, masyarakat perlulah sama-sama berganding bahu dalam menjaga alam sekitar agar pencemaran sisa toksik terhadap manusia dan ekosistem dapat dihentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Nurul Syahani binti Aisyad, nombor matriks AA200252. Langkah mengelakkan pencemaran sisa toksik terhadap manusia dan ekosistem yang seterusnya adalah dengan melaksanakan kaedah rawatan sisa toksik. Rawatan sisa toksik merupakan proses yang dilakukan kepada sisa toksik berkenaan bagi mengurangkan tahap ketoksikannya kepada alam sekitar dan manusia. Kaedah yang pertama adalah melalui proses biologi. Proses ini melibatkan penggunaan tindak balas mikroorganisma bagi menguraikan sisa toksik kepada karbon dioksida, air dan baki sisa inorganik yang lain. Kaedah yang kedua adalah melalui proses fizik kimia. Proses ini adalah proses pencampuran bahan penambah seperti karbon dan steam dengan sisa toksik bagi mengurangkan pelebakan sisa. Antara teknologi yang mengaplikasikan proses ini adalah seperti pengekstrakan wap tanah dan penjerapan karbon. Kaedah yang seterusnya adalah melalui proses terma. Kebanyakan komposisi sisa toksik terdiri daripada komponen inorganik dan komponen organik. Sesetengah komponen inorganik tidak dapat dihapuskan melalui proses terma. Akan tetapi, penghapusan bahan organik dalam sisa toksik kepada karbon dioksida dan wap air melalui proses terma dapat mengurangkan isi padu sisa toksik. Kaedah yang terakhir adalah melalui pelupusan timbus tanah. Reka bentuk tapak pelupusan timbus tanah perlu merangkumi sistem pengumpulan larutan larut resap dan lapisan tidak kalis air di bawah tapak tersebut. Selain itu, lapisan penutup dan sistem perpadatan yang sesuai pada permukaan tapak perlu diwujudkan. Dengan ini, pelepasan bahan pencemar ke persekitaran dapat dikurangkan. Selamat sejahtera, nama saya Khadijah Mahindran. Nombor matriks saya adalah 201252 dan untuk hari ini saya akan menyimpulkan pembentangan kumpulan saya. Kesimpulannya, terdapat pelbagai kesan negatif yang timbul daripada pengurusan dan pengendalian sisa toksik secara tidak terancang dan sistematik seperti mewujudkan alam sekitar yang kotor. Ini boleh menyebabkan kehinaan alam sekitar untuk terjejas dan menyebabkan pelbagai penyakit untuk merebak. Pengurusan dan pengendalian sisa toksik secara tidak sistematik pasti akan menyebabkan berlakunya krisis air dan tanah. Apabila sungai dan laut tercemar dengan sisa-sisa toksik, maka hidupan akuatik pasti akan terancam. Hidupan akuatik akan mati atau menghadapi kebukusan. Selain itu, semua hidupan darat yang meminum air dari sungai yang tercemar pasti akan mati
atau menghadapi masalah kesihatan yang sangat parah. Sisa toksik yang mencemarkan air minuman juga boleh mengubah kromosom manusia dan memberi kesan kepada zuriat. Bagi pencemaran tanah pula, sisa-sisa toksik akan merosakkan tanah dan kualitinya. Apabila kualiti tanah terjejas, tumbuh-tumbuhan juga akan terjejas. Bukan itu sahaja, pengurusan dan pengenalan sisa toksik secara tidak sistematik dan tidak terancang juga akan menyebabkan kepupusan flora dan fauna. Pencemaran sisa toksik boleh menyebabkan banyak kesan negatif. Oleh itu, ketelitian lebih mendalam hendaklah dilakukan terhadap punca-punca yang menyebabkan berlakunya pencemaran sisa toksik pada manusia dan ekosistem, supaya usaha-usaha untuk mengatasi dan menangani masalah pencemaran ini dapat dilakukan dengan lebih efektif. Untuk mengatasi masalah ini, kerajaan seharusnya mengambil langkah-langkah yang proaktif seperti pengawasan undang-undang, mengadakan kempen kita semula dan juga menggantikan bahan-bahan yang toksik kepada bahan-bahan yang selamat sebelum dilupuskan. Selain itu, kerajaan juga boleh mengadakan banyak kempen kesedaran untuk memberi kesedaran tentang kepentingan pengenalan sisa toksik dengan cara yang betul kepada masyarakat. Malah, denda yang lebih tinggi boleh dikenakan oleh pihak berkuasa kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk pencemaran sisa toksik ini, serta pemantauan terhadap kualitas air sungai hendaklah kali dilakukan, seperti pepatah Melayu yang mengatakan, mencegah lebih baik daripada mengubati. Dengan ini, kami sangat mengharapkan bahawa masalah pencemaran sisa toksik ini dapat ditangani dengan kadar yang segera, supaya generasi pada masa hadapan dapat merasai dan menikmati alam sekitar yang diwarisi daripada kita tanpa sebarang pencemaran. Sekian, terima kasih. Ini merupakan keputusan penyelidikan yang telah dibuat oleh kumpulan kami daripada Google Form. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.